بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم Tabai mahfuzah makna segala hak-hak mencetak kitab ini terpelihara. Dah. Sebab tu orang tanya ulama. Nah, kita boleh kopi tak? CD orang buat, VCD orang buat agama, kemudian jual tanpa kebenaran orang. Ulama jawab haram. Makan tu makan haram. Tak percaya kita tanya tu. Nampak? Lepas tu kita nak beritahu malam ni, oleh kerana banyak sangat cetak kopok CD kita ni. CD kita ni bukan buat biti. Dulu kita boleh derma untuk 4 buah madrasah, 500 satu madrasah. Sekarang 100 pun payah. Sebab cetak kopok. Nampak? Jadi banyak sangat. Di Kuala Lumpur ni pun paling banyak lah. Macam-macam orang buat CD kita ni. Jadi kita beri keizinan kita kepada syarikat Ilyas Salam ni, yang buat CD Ustaz Kazim. Nampak? Dia saja yang menjual yang original mula pada malam ini. Nampak? Bukan kita nak menega benda tak. Macam-macam company mari jumpa saya, suruh saing. Saing je, pai siri aku pakai. Tak? Saing kita payah apa saing? Tapi kena fikir, bukan kita nak cari dunia. Nampak? Tapi dah tengok banyak sangat jualan-jualan ni nyaknya ke budak-budak penjual hak original tak laku. Nak main pakai kopi. Jadi kita beri kepada Ilyas Salam saja yang keluar CD, VCD kuliah Ustaz Kazim. Yang ambil gambar sekarang. Dia gitu. We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati tuan pengerusi, para imam, para bilal, para ustaz, ahli jawatan kuasa masjid Kota Damansara, muslimin dan muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur hadratillah SWT dengan pertolongannya kita dapat berkumpul pada malam ini. Sesudah mengerjakan salat maghrib berjemaah untuk sesi kuliah maghrib kitab Anak Kunci Syurga sebagaimana yang telah dimaklumkan. Dan malam ini malam yang kedua, semalam di Ar-Ridwan Ulu Kelang. Kita sambung di muka surat berapa? Ada orang bawa kitab? 3. Ya? 3 kat mana? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan tiada menolak akan segala hadis Nabi SAW melainkan Al-Jahmiyah
dan Al-Mu'attilah dan Al-Mu'tazilah dan Ar-Rafidah. Kita masih lagi dalam pendahuluan kitab Anak Kunci Syurga. Bagi yang belum niat iktikaf, boleh niat iktikaf lah. Kadang-kadang kita lupa, kita keluar pada masjid, dah ingat nak niat iktikaf, nak masuk dalam kereta, jadi dah niat dalam kereta. Jadi bila kita niat iktikaf, duduk kita jadi ibadah. Kemudian dapat pahala lah bila iktikaf. Dengar pula, kuliah pahala pula. Sebab tu kita ucapkan tahniah pada warga KL. Kerana di kampung-kampung kalau kuliah orang tak ramai. Padahal dia orang kampung je, tak sibuk mana. Yang sibuknya orang bandar raya lah. Tapi masih penuh masjid. Jadi tahniah. Ni semua keberkatan siapa? Cik jawab, saya nak dengar. Orang ramai penuh masjid, mari dengar orang ngajar. Berkat siapa? Cik jawab. Salah tak kena ketuk ke tampi. Berkat siapa? Berkat Tok Guru. Siapa ajarmu? Berkat masing-masing lah. Faham? Itu kita tanya dah soalan ni di Pahang. Dia kata berkat ustaz. Tak, berkat diri masing-masing, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Berkat ni maknanya nak dapat melaksanakan perintah Allah. Walau dalam keadaan sibuk pun boleh mari masjid. Berkat tu. Jadi berkat diri masing-masing. Bukan berkat tuan guru. Diri masing-masing. Sebab kita boleh mari masjid, boleh hadir kuliah. Adik kita belum tentu boleh mari. Tu, abang kita tak boleh mari. Pak saudara kita duduk kerja, goreng mi goreng. Tapi kita walaupun ibu yang sama, mak yang sama boleh mari. Di situ makna keberkatan. Nampak? Tu nak kena berkat tu, ziyadatul khair. Walaupun sibuk cari harta benda, tapi masih boleh memberi ruang untuk bekalan akhirat. Tu makna berkat. Jadi berkat segala orang yang datang masing-masing punya keberkatan, maka hidup rumah Allah seperti ini. Tu kita ucap tahniah pada warga bandaraya. Kerana terlampau ramai orang. 2 bulan lepas kita tengok satu website dekat UK, gambar Masjid Al-Azim kuliah. Jadi ceritanya orang putih lah, ceritanya tentang maknanya cahaya Islam kembali berkembang. Dia letaklah gambar contoh-contoh umat Islam di Brazil, umat Islam di Perancis. Ada satu gambar kuliah di Masjid Pandan Indah Al-Azim. Orang penuh. Nampak? Tapi dia tak tulis lah nama saya, dia tulis itu masjid di Kuala Lumpur, Masjid Al-Azim. Nampak dalam website tu, maknanya orang daripada depan sampai belakang penuh. Nampak? Jadi dilihat oleh dunia. Jadi tahniah. Nampak? Baik, kita sambung balik kuliah. Jangan lupa niat iktikaf. Tidak menolak akan hadis Nabi SAW melainkan orang-orang yang sesat. Ini contoh saja puak-puak Jahmiyah, puak-puak Rafidiyah, puak-puak Mu'tazilah, puak-puak Mu'attilah. Ini nama-nama lama. Kadang-kadang kita tahu siapa ni puak Mu'attilah, siapakah puak Jahmiyah. Tak apalah. Siapa yang tidak mengikut akan Al-Quran dan hadis, itulah golongan yang sesat. Tak kira nama lama, nama baru. Nampak? Sebab Nabi buat satu ucapan yang menjadi seolah basic untuk tune. Nak tengok kompas. Betul tak? Taraktu fikum amraini. Selalu kita dengar, aku tinggal kepada kamu 2 benda. Lan tadillu, kamu tidak akan sesat. Ma tamassaktum bihima. Selama kamu pegang 2 ni, kitab Allah wa sunnata rasulih atau kama qala, Quran dengan hadis. Nabi kata lan tadillu, kamu tidak akan sesat. Kalau orang ngaji ilmu nahwu, lan nafi istiqbal, makna masa lepas akan datang tidak lagi akan menjadi sesat. Tapi dengan syarat ma tamasaktum, selama kamu pegang dengan kedua Quran dan hadis. Bukan pegang macam saya pegang, iaitu
hukum yang ada dalam Quran, dalam hadis, kita pegang, kita terima. Walaupun ada lagi yang kita tak sanggup nak buat, tapi kita terima, itulah yang benar, itu yang terbaik. Maka kalau kita pegang dua ni, lan tadillu, tidak akan menjadi sesat. Kalau kita mengaji ilmu usul fiqh, dia ada satu bab, dia kata bab mafhum mukhalafah. Jadi bila Nabi kata kamu tidak akan sesat jika pegang Quran dan hadis, kalau kamu tak pegang, jawabnya apa? Kamu akan sesat. Nampak? Walaupun Nabi tak kata dalam hadis ni, tapi fahamlah, kamu kalau tak pegang akan sesat. Dah kalau pegang, tak sesat. Dah kalau tak pegang, ditanya pula. Dah habis sampai kiamat tanya. Kalau pegang, tak sesat. Dah kalau tak pegang, sesat lah. Dah kalau pegang. Jadi cukup situ sudahlah. Jadi Quran dengan hadis, minta maaf, dia kompas. Siapa ikut selamat, tak ikut sesat, walau sebesar mana pakak sekalipun. Kerana kita ni menumpang pada bumi milik Allah. Allah cipta bumi ni segala keindahan, dengan gunung, dengan bukit, air terjun ada, macam-macam jenis bunga, macam-macam jenis rama-rama, macam-macam jenis serangga, untuk dilihat, ditontonkan kepada seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh tumpang lihat, nampak keindahan alam yang dicipta untuk Nabi. Orang tak mau terima hadis Nabi, tak ada masalah. Kerana neraka Allah bukan macam J Pudu, bukan macam J Sipang Renggang. Nampak? Semua orang boleh muat. Sebut dalam hadis kursi, semua manusia dan jin daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat berpakat tak mau ikut perintah Allah dan Rasul, muat neraka Allah. Selangor ni ada penjara. Nama benda? Sungai Buloh. Tak bisa masuk. Masuk tak, bukan mesti jenayah. Tak, masuk hantar hadiah ke kawan, kena tangkap umpamanya. Tak. Ataupun dia dulu duduk Sungai Buloh, sekarang sudah bertaubat, tak ada masalah dah. Yang di luar ramai mana lagi layak masuk dalam. Tak, tapi tak ditangkap. Jadi Sungai Buloh berapa orang muat penjara? 2,000? Tak siapa rasa. 1,600 orang boleh muat penjara Sungai Buloh. Okey, kita rompok bank pagi esok, 40,000 orang. Faham? Buang kes. Kes tak lekat di mahkamah, cuma keluar sak khabar. Nampak berita hairan? Nampak? 40,000 perompok berompok bank nasional semalam. Mahkamah mana nak terima 40,000 orang cara? Nampak? Tak layak nak dibicarakan. Tapi daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, semua pakat tak semayang, pakat tak pergi masjid, pakat minum arak, pakat main judi, pakat berzina belaka, berjoget belaka, muat neraka Allah. Tak ada masalah. Pintu neraka saja 70 tahun jalan. Pintu. Dan rumah, tak usah tanya lah, dah khabar pintu 70 tahun. Takkan rumah kecil pada pintu. Allah cipta yang begini hebat rupa-rupanya untuk Rasulullah. Jadi kita tumpang tengok, tumpang hidup, tumpang rahmat. Rahmatan lil alamin, maknanya dengan debat batang tubuh seorang ni Rasulullah, kita dapat tumpang kasih sayang Allah. Tu sebab itulah kalau siapa tak ikut, batal agama dia. Dak ikut tok guru dak apa lagi, dak ikut ustaz boleh tahan kira lagi, dak ikut maknanya ulama okey lagi, dak ikut Rasulullah balik awal. Nampak? Hebat benar Rasulullah ni. Hebat tak hebat, batang tubuh dia, apa saja yang berkenaan dengan diri dia, siapa yang hina jadi kafir. Selipar dia, kita kata tak lawa selipar Nabi, lawa selipar orang zaman ni jadi kafir on the spot. Sebab tu kita kena belajar.
Nak lipat orang lain boleh kita katalah uduhnya lipat JKK. Tak apa tu. Rasulullah jangan main-main. Kuda dia orang hina jadi kafir. Cicing dia orang hina batal Islam. Faham? Oh hebat siapa gitu semua. Memang dia bukan dilantik dengan pilihan raya. Allah lantik. Nah, kalau orang lantik atas dunia pilihan raya. Kadang-kadang comel, kadang-kadang uduh, kadang-kadang handsome, kadang-kadang buruk buci. Tu atas dunia pasal kita tukang lantik, kadang-kadang adil, kadang-kadang zalim, kadang-kadang amanah, kadang-kadang pecah amanah. Tapi Rasulullah Allah yang lantik. Allah ni alimun hakim, sangat tahu, sangat bijak. Maka orang yang sangat bijak, apa yang dilantik memang paling hebat. Maka jangan kita nampak terikut-ikut golongan yang mempertikaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi kalau orang tak sebut tak jadi Islam dia. Nampak? Orang kafir sebut nama Nabi, Allah ampun dosa dia. Tu kalimah syahadah. Dia kafir umur 70 tahun, minum arak 70 tahun banyak mana? 30 trailer dah minum arak. Berzina pula dengan perempuan pelacur 40,000 orang dah. Nak makan babi 3 util ladang dah habis dia seorang. Contoh. Nak sembah berhala tapi dia ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi Islam hangus segala dosa. Betul tak? Tapi kalau dia tak sebut nama Muhammad, sebut nama lain. Asyhadu an la ilaha illallah. Nampak? Aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah. Dan aku naik saksi pula si pulang ini pula tak jadi. Kena sebut Muhammad. Tu lebih dia. Sebut nama Nabi lain tak jadi Islam. Wa anna Yusufa Rasulullah tak jadi Islam. Nampak? Wa asyhadu anna Zulkifli tak jadi. Faham tak? Daud tak jadi. Rasulullah. Nampak? Dia. Sebab tu jangan tolak hadis Nabi. Dan ni ada satu golongan dipanggil golongan anti hadis. Faham? Biarlah kita rewind. Ingat balik. Nampak? Anti hadis ni sebenarnya kufur, tidak ada kena mengena dengan Islam. Kerana hadis ni Rasulullah, tolak Rasulullah, tolak Allah Taala. Faham? Yang berkata mereka itu dalil-dalil naqliyah, tiada memberi faedah akan yakin, maka menutup mereka itu akan segala hati manusia akan pintu mengenal Allah Ta'ala dan sifatnya dengan jalan dan pertunjuk Rasulullah SAW, dan memalingkan mereka itu akan manusia kepada barang yang menamakan mereka itu akan dia barang dengan segala hujah yang bangsa akal dan segala dalil yang bangsa yakin. Golongan-golongan baru ni yang sesat ni, mereka mengatakan dalil-dalil seperti hadis-hadis Nabi, nampak, tidak boleh diterima pakai. Nampak? Kerana kadang-kadang ada hadis yang tidak munasabah dengan akal kita. Jadi mereka bertuhan pada akal. Sedangkan akal ini bukan Tuhan. Allah beri akal untuk memudahkan kita memahami dalil dan nas daripada langit. Itu akal. Akal bercanggah dengan kitab Al-Quran, maka akal ditolak. Hadis bercanggah dengan perkataan manusia, ditolak perkataan orang lain. Dalam bab perubatan, dalam bab apa benda ni, kaji selidik bumi, pengkaji langit, kaji laut, canggah dengan ayat Quran, maka Al-Quran muqaddamun, didulukan. Itulah tanda kita orang beriman. Dalam bab iman ni, semua yang berkait dengan Allah dan Rasul nombor 1, nombor 2 tak boleh. Batu orang kata kota benda paling hebat, dia kata kota New York. Kita pun betulkan dia semula, tak, kota Mekah. Dia kata tak, kota Mekah nombor 2, kota New York nombor 1. Jadi kafir, tak boleh tanam di kubur orang Islam. Faham? Itu tanda orang beriman. Nampak? Jangan main-main. Kita kata bangunan apa yang paling hebat, dia jawab KLCC. Tak apalah, dia bodoh, dia tak reti.
kita pun bagi tahu salah yang bangunan paling hebat Kaabah di Masjidil Haram. Dia kata tak, Kaabah nombor 3, nombor 1 KLCC, nombor 2 KL Tower, nombor 3 Kaabah. Jadi kafir on the spot, tertalak bini dia di rumah. Sebab tu kita kena mendalami agama. Bak cari makan cari, tak ada masalah. Nah, mung kontraktor kelas A, aku kelas B, aku kelas C, aku kelas Z, tak ada masalah. Tu mung punya pasal. Bak akidah jangan main-main. Hang, tak ada pilihan bagi kita. Tak ada pilihan. Apa yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama, itulah yang mesti kita makan. Jangan main-main Rasulullah. Sebab tu kita kena beriktikad, kita kena yakin segala ucapan-ucapan Nabi. Sama ada yang aku dengar dah orang ngajar di masjid, atau aku tak dengar lagi, tapi adalah dalam kitab-kitab hadis, aku tak dah nak belajar lagi. Semuanya benar belaka. Semuanya kalam yang paling benar mengatasi kalam makhluk. Maka sah iman kita. Kerana kalam Nabi tak boleh kita nak kata nanti aku kaji dulu, kalau sesuai kita terima. Tak ada. Bahkan kita cerdik pada Nabi. Nabi ni wama yang tiku anil hawa, tidak bercakap daripada nafsu. Faham? Begitu juga dengan Al-Quran. Cerita Al-Quran dalam Quran, sama ada hukum atau pengajaran atau iktibar atau nasihat atau halal haram ataupun ibadah atau larangan, semua benar belaka. Sama ada aku dengar dah cerita tu dalam Quran, atau aku belum dengar lagi. Surah yang pernah aku baca, yang aku belum pernah baca, semua benar belaka. Ni dua ni menjadi kompas tentang akidah kita sah ataupun tidak. Waktu pergi belajar. Allah tak kata kepada kita, tak beratkan kita dengan benda yang payah. Sebab tu dalam setahun sebulan dia puasa. Tapi kalau Allah wajibkan puasa 11 bulan, 1 bulan tak puasa, wajib kita kena taat. Betul tak? Tapi Allah sayang pada kita. Dia tahu kita sibuk. 1 bulan dah puasa. 11 bulan makan roti telur, roti payang, roti telur, roti payang, cah kuih tiaw. Tak ada masalah. Faham? 1 bulan je puasa. Tiba-tiba 1 bulan puasa tu bukan 24 jam. Siang hari saja 12 jam. Tak puasa juga. Bodoh dari beruk orang tu. Nampak? Pasal apa? Kalau anak kita kata. Anak kita nak pitih, beri pitih, nak baju, beri baju, nak beli jang. Nak, dah kita suruh benda yang sedikit. Tolong ambil air kat dapur, ambil buat keluar bagi ayah nak minum. Malah ayah ambil sendiri. Nak, bila kata gitu, apa yang ada di tangan je, hak tu kita baling atas kepala dia. Dan sepanai hidup. Faham? Pasal apa? Kurang hajar punya anak, aku bela mu dari kecil, suruh benda yang sikit tak boleh dah. Maka Allah lebih dahsyat daripada balasan ibu bapa yang marah kepada anak. Kerana di akhirat tak main dengan pihak, Allah main dengan api. Faham? Batu golongan-golongan yang degil, nampak? Tapi bila dia tengok api, dia takut. Kita kata semayang lah, tak boleh tak semayang. Biar tak semayang, apa lah, mu peduli apa. Tak boleh, akhirat kena bakar api neraka. Aku takut. Ada tak kata gitu? Allah kata fattakun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Mu kena takut api neraka. Faham? Yang bahan bakarannya adalah manusia dan berhala tak pekong. Dia tu tak takut. Orang-orang yang tak mau semayang, tak mau puasa, tak mau mengikut akan ajaran agama Islam, orang ni teh dulu dalam api. Sebelum kena api neraka yang sungguh. Suruh pakai tudung, tak mau pakai tudung. Suruh tutup aurat, tak mau tutup aurat. Suruh semayang, tak mau semayang. Dia biar kubur suku-suku. Bukan azab kubur suku, azab Allah bersangatan. Main dengan api. Api ni, orang yang paling cantik jadi uduh. Kereta yang paling lawa sekali benda kat Malaysia, Protong Sagar. Comel keluar Protong Sagar, keluar daripada lori trailer buat turun. Seat dia buku dengan plastik. Ayah pergi ambil kedai 4 bulan dah tepah. BLM. Jangan main-main, 1.3. Buat balik ke rumah,
Anak tunggu atas tangga ni, tepuk tangan. Oh, ayah balik. Ye, kereta baru. Comel. Letak dalam api 10 minit. Comel. Kereta hak lawa tak usah kata. Protong, Ferrari, Porsche, Lamborghini. Kalau terbakar, comel. Tak comel dah lah. Hitam beletung. Reyok repang kali. Dah kalau kita bayang. Lawan dengan api. Ratu cantik dunia. Hak baru ni ratu mana? Brazil. Paling cantik dalam dunia. Baik. Okey, awak mari sini. Ratu cantik dunia. Buka dia sembang dalam api 5 minit. Keluar dak jadi ratu Brazil. Zombie kampung pisang. Hancur habis muka ni 5 minit. Itu baru api dunia. Nampak? Dah kalau mu tak mu semayang sangat, mu teh dulu api dunia. Degil sangat tak mu semayang. Balik lagi buka api dapur biar naik sumbu gitu. Lepas tu mu duduk 15 minit. Selok kain jangan pakai luar dalam, duduk. Dengan tuku-tuku buat pergi hospital. Lekat di punggung. Itu baru api dunia. Allah beritahu pada Rasul supaya Rasul beritahu pada kita api neraka Allah 70 kali lebih panas daripada api dunia. Dalam hadis yang lain Nabi kata jikalau ahli neraka yang sedang bertepik melolong azab dalam neraka diletak di dalam api dunia, nescaya mereka akan tidur kerana sejuk. Tak usah degil lah. Ada pula orang mari masjid dengar orang ngajar, situ kuliah tafsir, situ kuliah hadis, situ halal haram, sini bab semayang. Dia duduk lepak biar jalan. Ada duduk sembang kat tiang go. Tengok IC Islam. Kalau Islam pergi masjid lah. Main bola petang tadi dah kan. Kalau Islam berhentilah menyaga, semayang dulu. Tapi bila mati buat mari masjid, mayat. Bila orang buat macam-macam kuliah tazkirah duduk sibuk meniaga. Dah kalau mung dah mati, mung tak dang nak mari masjid, mayat semayang dalam kedai. Bukan wajib semayang mayat di masjid. Faham? Dah guana sibuk kat ni, lama tak nampak ayah sibuk ni banyak projek. Tak dang mari masjid, tak dang banyak projek. Pagi tadi minum air kat Singapura, tengah hari lang dekat Taiwan. Banyak projek. Dah petang dia pergi tengok site. Nampak ada kering baru siapa nak akak tiang 2 batang. Mati ayah mu gigi semayang kat kering Faham? Yang sibuk sangat nak cari dunia siapa tak dang kuliah, muka dia tak pernah nampak mari masjid hari Jumaat nampak. Orang ke lembu gini. Nak cari nak gimana? Orang lain cari ni muka-muka cari duit belaka ni. Betul tak? Tapi boleh mari juga masjid. Ni muka kita, muka cari duit termasuk muka aku. Betul tak? Muka cari duit ni. Tapi tak lupa perintah Allah. Faham? Orang cari duit belaka. Tapi orang ngajar boleh duduk depan. Tu baru manusia. Ni cari duit je. Cari harta. Tapi orang ngajar dia tak boleh mari duduk depan. Tu beruk orang panggil. Faham? Tak kira mu PhD, mu lulus London, mu lulus Amerika, kalau tak dapat hadir kuliah-kuliah agama sepanjang masa sibuk, bodoh daripada beruk, bodoh daripada lembu. Faham? Orang kata Tan Sri tu ustaz, jangan kata gitu. Tan Sri lembu. Jadi akal bukan untuk menjadi Tuhan. Faham? Akal untuk memahami wahyu daripada langit. Akal untuk menerima dalil-dalil yang terang jelas dalam Al-Quran dan hadis. Ini ramai. Bila Tuhan dia bijak, nak jadi profesor jadi apa, akhirnya free thinker. Tidak ada Tuhan, tidak ada agama. Malah nak sebut nama tapi berlaku. Dia berasa dia hebat, dia profesor, dia ahli fikir. Nampak buah-buah fikiran dia dibayar ratusan ribu ringgit. Hebat dia punya poin-poin dia. Akhirnya dia tak percaya pada agama. Ini berlaku di negara kita. Kalau di Rusia tak ada masalah, dia komunis. Akhirnya tak ada agama.
Berfikiran bebas. Sains lebih bijak. Perubatan lebih hebat daripada Quran. Ini orang telah tersesat jalan. Kita bijak tara mana ngah? Profesor lah. Kalau Profesor Madya nombor 2. Hak hebat kali profesor lah. Baik, profesor ni masa dia beranak cerdik tau. Bodoh tak tahu benda, berak mengata. Faham tak? Lepas tu dia besar, boleh merangkak, boleh berjalan, Tuhan beri dia sekolah, boleh ilmu, boleh belajar. Syukur kepada Allah. Dia boleh jadi profesor. Nak bayar balik nikmat Allah. Tak, dengan hadir Tuhan lah beri dia bijak, ahli fikir, maka dia keluar daripada takluk duduk bawah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai berlaku gini. Ingat boleh tahan lama kita bijak, gigi tua hilang bijak. Nyanyok lah pula ramai mana ni profesor yang sekarang dalam keadaan nyanyok. Bila nyanyok orang ambil lagi keluar dalam TV. Tak ambil dah lah, buang masa. Tu baru hidup, kalau mati tak ada, bodoh terus. Jadi kita siapa pun kita taat pada Allah. Tak usah berasa lebih, tak usah berasa hebat. Kaya habis, yang kaya Allah Ta'ala. Kita apa kedana? Saya banyak duit Ustaz, saya ada 60 juta dalam bank. Dah 60 juta mu mampu lagi mu bawa dalam kanda? Tak. Siapa dia dalam kota Damansara ni dia ada piti 50 juta dalam bank? Cik bangun nak tengok orang. Ada? Tak ada lah. 10 juta? Tak ada juga. Kalau ada lah, tak bawa ke kubur. Faham? Piti kita boleh tolong kita? Tak boleh tolong. Melainkan kita gunakan piti itu untuk tolong agama Allah. Masa sekarang, bila kita mati, maka jadi pertolongan kepada kita. Lepas tu ada motor, ada kereta, guna wak mari masjid. Bukan wak pergi pusing jalan anak bini. Wak mari masjid. Dalam berulang kita pergi dengar orang ngajar, pung kena langgar mati. Fi sabilillah. Man mata fi talabil ilmi, mata fi sabilillah. Siapa yang mati dalam keadaan pergi mendengar orang mengajar, maka dia mati pada jalan Allah. Ramai mana mati tengah bilang duit? Na'udzubillah. Mati tengah bilang duit. Dengar komang sepanar dah. Tengah bilang duit. Mati. Nak gitu. Na'udzubillah, aku tambuh. Mu nak aku tolong doa boleh. Tambuh jadi komang mati tengah bincang harta, mati baru ambil duit dalam bank 93,000. Masuk dalam bank, mari sakit jatuh dengan duit berterabur dalam bank ni, sesuai khabar. Nampak? Sesuai khabar ada gak boleh pakai 30%, 70% lebong. Nampak? Lepas tu duit kita ada guna dalam rumah, buang. Bukan suruh buang. Maknanya janganlah kita berasa harta kita dapat membela kita bila kita bertemu dengan Allah nanti. Faham? Kita harta barang kita tinggal. Nak cari tak ada masalah. Jangan lupa, orang time semayang, kita semayang. Time orang ngajar, kita mari dengar. Faham? Kalau tidak, kita sama bodoh dengan lembu, dengan kambing, dengan binatang yang berkeliaran. Kerana kambing, kalau wajib mari kuliah, kambing penuh dalam masjid ni. Kalau beruk wajib mari kuliah, penuh atas kipas beruk. Tapi binatang tidak mukallaf, tidak diwajibkan hadir kuliah. Tak wajib semayang. Tidak ada binatang seekor pun dalam dunia ni yang derhaka kepada Allah. Sebab tu tak ada binatang masuk neraka. Betul tak? Dah tu orang kata ada kala dalam neraka. Kala. The King. Apa tu dia panggil Scorpion. Still loving you. Dah tu kala jeking dalam neraka, dia bukan kena seksa. Allah cipta dia untuk seksa ahli neraka. Tak ada binatang masuk neraka. Tak ada di padang masyari tengok jujuk kambing beratur nak masuk neraka. Ibu tanya buat apa bang? Masuk neraka. Sumbang mahram. Tak ada gitu.
Dia nak panjat hak mana dia nak panjat, dia nak berzina dengan mak dara dia sendiri pun tak ada hukum. Bebas dia. Dia tak pergi Mekah tak apa, tak puasa tak apa, dia binatang. Tetapi manusia apabila tak tunai perintah Allah, maka dia sama macam binatang. Nampak? Pada hinanya. Bahkan Tuhan kata sesat dari binatang. Wahum kal an'am bal hum adal. Mereka seperti binatang tetapi lebih sesat daripada binatang. Tak kira siapa, mung Tan Sri, mung Datuk Seri, mung Raja, mung Menteri, mung Presiden, mung Senator, mung tokoh korporat, mung top 10 dalam dunia paling kaya, mung tidak hera dengan perintah agama, mung binatang. Faham? Jangan takut orang. Nah, batu kalau ada orang alim, ada tok guru, ada ustaz, takut manusia, jangan ngaji. Faham? Allah kata wala takhshawun nas, jangan takut kepada manusia. Wakhshawni, takut aku seorang dah. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila, jangan kerana mu sayang elang dan gaji bulanan mu sembunyikan ayat-ayat aku. Faham? Sama masa kena khabar, siapa masa kena beritahu. Yang terasa jangan marah, kerana ini memberi peringatan. Nampak? Dan tiada ada iaitu sangkaan mereka itu yang tahqiq, iaitu yang sebenar, melainkan alun-alun. Kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'a ma'a hatta iza ja'athu lam yajidhu syai'a. Artinya seperti alun-alun di tengah padang pancaran matahari dilihat di tengah padang pada tengah hari, seperti air yang deras yang menyangka akan dialun-alun oleh yang dahaga akan air, hingga bila mereka datang ia, orang akan dialun-alun, nescaya tidak mendapat ia orang akan dialun-alun akan suatu. Allah kata kasarabim baqi'ah, kasarabim biqi'ah, iaitu apa yang disangka oleh manusia sekarang. Mereka tolak agama, tak ikut agama, tak ikut Quran, tak ikut hadis. Mereka sangka benda ni bagus bagi mereka. Mereka sangka mereka betul. Samalah seperti alun-alun di tengah panah. Di padang pasir kalau tengah hari kita nampak macam air. Oh, air sungai banyaknya, panas rupanya. Maka yang dahaga ni pergi dekat, pasir. Betul tak? Allah buat misal dalam Quran. Kadang-kadang dekat tengah jalan kita nampak, tengah hari hujung jalan air, berlok-berlok macam air. Hos tak mutu air. Dia dekat lah, dia biji. Faham? Kena pula 800 riyal. Nak? Jadi di akhirat kayak gini, puak-puak yang tak mau pakai agama ni, dia rasa dia hebat, dia ingat pegangan dia hebat, dia ingat apa benda tokoh-tokoh yang dia duduk bergantung tu boleh tolong dia, rupa-rupanya kosong. Haba'an mansura, debu yang berterbangan. Kita berpegang dengan tali yang sangat teguh. Waqtasimu bihablillah, kita berpegang dengan agama Allah. Kita pegang dengan agama Allah, kita yakin pada Allah ni kita sembahyang, kita yakin pada Allah ni kita duduk mari dengar orang ngajar, yakin dengan kehidupan yang di akhirat tidak akan dapat kemenangan melainkan taat Allah dan Rasul. Maka hari ni kita yakin apa yang kita yakin ni di akhirat betul sungguh akan tolong kita. Nampak? Sebab tu jaga jangan sampai kita hidup nampak kita tak sedar seperti dalam lakonan. Nah, mu nak jadi doktor tak ada masalah, nak jadi arkitek, orang ni jadi kerani, orang ni jadi cikgu, orang ni jadi ni, orang ni jadi ni. Kerja cari makan, lumrah hidup di dunia. Faham? Nah, itulah manusia, tak ada masalah tu. Tak. Tapi ingat di akhirat ada lagi yang kita nak senang, iaitu dapat syurga Allah. Sekarang ni kita nak syurga dunia. Benda syurga dunia dapat rumah sendiri, ada kenderaan, tak payah pinjam. Tak. Mana kesenangan dunia. Kita kerja lah. Tapi jangan lupa kita nak lagi senang akhirat.
Nak senang akhirat, bukan mati baru nak beramal. Sekarang ni juga. Jadi sekarang kita kena cari dua jenis duit. Duit dunia, duit akhirat. Duit dunia, nak buat senang dalam dunia. Duit akhirat, iaitu amal soleh untuk senang di alam akhirat nanti. Nak, dua benda mesti cari dalam satu negeri. Jangan lupa. Duduk berasa rumah aku, kereta aku, harta aku. Nak, tak heran pada peta agama. Dah, mari malakul maut. Habis kita. Gambar mana? Dah nu, hebat-hebat nu, hok something. Nak, tanam dalam kubur. Ada balik tak? Tak ada balik. Duduk senyap lah tanah tu. Nak, dia tengok kubur ketua polis negara. Dalam kubur. Perdana Menteri mati dalam tanah. Orang Terengganu panggil bang tanah. Menteri lagu mana pun, korporat piti banyak. Mampu ke? Nah, dah benda bawa. Ni kita duduk beramal ni. Faham? Duduk beramal. Nabi kata iza maratun bi riyadil jannah farta'u. Kalau mu lalu kok kebun syurga tolong singgah. Jangan awak bodoh ngak. Jangan tak reti bahasa ngak. Tu kita tambah Nabi tak kata gitu. Faham? Ni lalu saja ikut masjid. Tak singgah-singgah. Tanya pula, ma riyadul jannah. Sahabat tanya, apakah kebun syurga dalam dunia? Nabi kata hilaku zikri. Tempat orang menyebut Allah. Sama ada majlis selawat, majlis tazkirah, majlis ceramah, majlis ilmu fardu ain, majlis baca Quran, mempelajari hadis. Tu zikrullah. Faham? Tolong singgah. Nak, dah, lalu saja kot masjid. Yung lalu saja. Nak, tak singgah pun di masjid. Dia tengok ramanya orang pergi kuliah. Dah mung benda, beruk ke benda? Dia tahu kasar kan ustaz ni. Siapa suruh jepuk? Dia ada gak kena lembut, ada tepat kasar. Bukan kasar semua. Nak, dia kalau kerah belaka tak jadi, lembut belaka tak jadi juga. Sebab tu dia ada Nabi Musa, Nabi Harun. Bila Nabi Musa ada, umat dia tidak buat perkara syirik. Bila Nabi Musa pergi ke Sinai nak terima wahyu, tinggal Nabi Harun. Nabi Harun kaum dia tak takut. Sebab apa? Lembut. Bukan jalan lembut. Tapi dia tak kerah. Bila kaum dia nak buat benda-benda yang tak baik, jangan buat macam tu. Tak boleh. Kaum dia tak ada benda agung, dah kacau tahu. Nampak? Maka jadilah Musa Samiri ambil kesempatan, tidak ada Nabi Harun yang keras, tinggal tak ada Nabi Musa, tinggal Nabi Harun yang lemah lembut. Mereka pun buat berhala seekor lembu. Ni. Batu kena ada keras, kena ada lembut. Batu Tuhan buat dalam kehidupan kita mesti ada keras, ada lembut. Dalil di rumah kita, ayah dan emak, suami dan isteri. Isteri lembut, suami keras. Betul tak? Dah kalau suami lembut, ada kita. Mudah dang. Tengok dengan anak-anak. Nak, kalau anak dah dekat maghrib dah tak mandi lagi. Nak, mak kata kan ni, mandilah mak, lewat dah ni. Anak takut tak? Ada. Dia kena ayah keras. Mandi! Derah-derah masuk dalam bilik air. Nak, tuan buat comel dah. Mak lembut, ayah keras. Betul tak? Takkan ayah lembut pada mak, kau berat dandang rumah tu. Mak kata mandi mak, maghrib dah ni. Ayah, mandi! Ayah. Berat dandang kalau main gitu. Ni gak ayah lembek, kolek-kolek, lembek-lembek ayah. Anak suruh tutup TV time maghrib, tak tutup, tak kata apa ayah. Tu bukan ayah tu. Tu Saiful. Faham? Kata ni maghrib, tutup TV. Kata gitu. Faham? Nak semayang dulu, kat lagi boleh buka balik. Anak tak tutup, tak kata apa. Ayah semayang dalam lagu. Duk bunyi. Bodoh punya ayah. Bila kita suruh anak tutup sebab orang bang maghrib, anak kita tak tutup, kita jerekah dia. Tu baru orang panggil ayah. Faham? Tu seorang bapak. Tutup, mudah reti bahasa.
Guna kena penapa tak boleh kata gitu anak kita. Kan kita bela dia kan. Kata lah gitu. Tidak tutup juga, ambil kapok belah 2 TV. Faham? Tu baru seorang ayah. Mahal mana? Nu Maiding 299. Bukan mahal sangat. Baru anak kita reti bahasa, faham? Mai pergi surau tak ambil ayah nak tengok bola. Sepak atas belakang biar geluli batin. Faham? Biar kerah. Pasal mak lembut. Nak. Mak pergi mandi. Tak layan mana. Dah. Jadi faham. Tiada mengetahui mereka itu akan bawa ayat Quran dan hadis mutawatir bahkan hadis ahad. Apabila menerima akan dia oleh umat nescaya memberi faedah ia akan ilmu yang pasti yakin pada sisi jumhur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ia hadis satu bahagian daripada 2 bahagi hadis-hadis yang mutawatir dan tidak ada antara ulama salaf yang lama pada demikian itu bersalah-salahan. Kita tak dengar Nabi ucap sendiri hadis Nabi. Nampak? Tapi sahabat yang dengar. Sahabat baca hadis didengar oleh tabi'in. Tabi'in dengar daripada tabi'in. Akhirnya sampai pada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Abu Daud dan seumpamanya. Mereka bukukan dalam kitab-kitab hadis. Yang mana orang yang ada dalam sanad-sanad dia itu, orang yang tidak kuat, maka hadis itu tidak jadi hadis yang kuat. Hadis kuat ni paling kuat hadis sahih. Hadis hasan kurang sedikit pada hadis sahih. Ditapis-tapis ini bukan hadis. Ini maudhu', ini hadis mungkar, ini tohok buang. Akhirnya bersih sampai kepada kita dalam buku-buku hadis. Cukup mudah bagi kita. Faham? Ulama dulu mengembara nak dengar satu hadis supaya umat yang kemudian dapat dengar hadis Nabi. Allah ingat senang ke Imam Bukhari nak himpunkan hadis Bukhari 5,000 hadis dalam tu. 7,000 hadis lebih. Imam Muslim 5,000 hadis. Imam Hanbali 27,000 hadis dalam kitab Musnad dia. Ingat senang nak kutip je. Tulis atas kulit, tulis atas batu. Akhirnya molek siapa kat kita kitab-kitab hadis. Comel dengan awal larat, dengan baris, dengan kulit daun rumah pula dah. Jahil juga kita. Orang mari ngajar pula hadis di masjid. Tak pergi juga. Bodoh dari karung ni. Benda nak jadi. Dah sibuk pun. Kan Nabi kata ikhtani khamsan qabla khamsin. Murbuk 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Nabi pun bilang siapa ke wahayataka qabla mauti. Masa hidup sebelum datang masa mati. Datang seorang ni tadaan. No sorry for you. Siapa dia? Yang kita takut. Lembaga hasil dalam negeri. Tak rot cetang tu. Apa lagi? BPR. Kau tak rot cetang. Ketua Polis Negara. Tak aku. Itu dia. Beripung 1 juta pemuda. Tak rot tu. Yang kita takut Tan Sri Israel alaihi salam. Tahu tak? Dia mari game over. Tekan, wah ni tak jalan. Wah ni tak jalan kereta Need for Speed. Tu tak tengok pada game over. Tahu tak? Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Allah sebut. Katakanlah kepada manusia-manusia telah diwakilkan kepada mereka itu malakul maut. Allah suruh ambil nyawa. Bila suruh ambil nyawa, mati. Raja mati, menteri mati, presiden mati, governor mati. Tak usah kita. Tak cayang orang lain kita tak takut. Lembaga hasil dalam negeri mari buat kita mati tak? Tak mati. Nampak? Boleh mari 2 lek rabah mari buat kita. Tak mati kita. Mari hak ni seorang balik awal. Ayah sakit tenat. Anak 2 orang doktor. Anak laki-laki dia doktor pakar di Hospital Sains Pulau Pinang. Dalam universiti. Ayah sakit, balik tak?
Baliklah. Doktor pakar besar sekali. Pakar bedah. Ayah sakit tenak di kampung. Balik. Menantu. Oh, bapak doktor di Singapura bagi abuse. Bang. Maka doktor ni, anak dengan menantu bila balik tengok ayah sakit. Anak ni kalau doktor pakar, dia mesti kawan dengan doktor pakar kau. Jadi kawan-kawan dia yang doktor ni mari juga tengok ayah dia di hospital. Betul tak? Takkan doktor pakar kawan dengan mak lepik. Faham tak? Maka kawan-kawan semua mari. 6 orang doktor keliling ayah yang sedang sakit. Nampak? Kalau tak mari Tan Sri seorang ni tak ada masalah. Tetap berjalan tu. Benda panggil equalizer. Ting 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 power end. Ting ting. Tapi bila mari Azrail alaihi salam, walaupun 10 orang doktor pakar sedang keliling, mari Tan Sri Israel, assalamualaikum ya Abdullah. Nampak? Beri salam dulu, ambil nyawa. Mati tak? Dia keluarkan ni equalizer straight. Dak cakap nak pang Faham tak? Tak jadi apa dah. Ni seorang. Nampak? Dang mariak ni balik lah kita. Buku kain baju ada cincin cabut, ada baju cabut, ada serban cabut, topi goh cabut habis. Pakaian cabut, kasut habis cabut. Buat apa? Mandi mayat. Nak? Lepas tu sipang mana? Dalam tanah. Minha khalaqnakum, daripada tanah kami jadikan kamu. Nak, wa fiha nu'idukum, kamu balik kepada tanah. Muhebat lagu mana pakak noh tak pada bau, masuk dalam tanah. Bila masuk dalam tanah, sama tarah dengan bangkai anjing, bangkai bewok, bangkai kambing yang kena langgar. Orang tanam dalam tanah berlaku. Oh, ni orang kampung, ni orang susah, ni tukang kebun sekolah, boleh lah tanam dalam tanah. Ayah saya Tan Sri, dia tak pakai tanam, letak atas angin, gantung di tiang TMB, boleh. Tak ada, masuk tanah belaka. Faham? Habis cerita. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kami akan keluar kamu semula daripada tanah di padang mahsyar nanti. Habis cerita ya. Dah boleh rasuah tak Israel? Tak boleh. Nampak? Boleh kabel tak? Tak ada. Mu ambil kabel telekom tak kau cetong lagi. Faham? Manusia boleh nak tolong. Kenal-kenal boleh. Kita kroni kan, mesti kita tolong. Kita jadi ketua trafik. Dah tengok zoom lalu langgar lampu merah. Kita kejar Cak epek. Tengok cermin gelap. Katok itu. Jatuh cermin. Tidak lesen. Nak rupa-rupanya bakal ayah mertua kita. Kita samang tak? Cik jawab nak kali. Samang tak? Tak reti nak jawab. Dia langgar lampu merah, kita trafik. Nah, kita pun kejar jauh sikit pada orang Syiah efek. Berhenti. Nah. Jatuh cermin bakal mertua kita. Kita nak nikah minggu depan. Samang tak? Dah. Tu dunia. Tak? Kalau mertua memudak samang, dah kalau orang lain beri maaf lah tak. Faham? Undang-undang manusia kena tasamuh berlebih kurang, melainkan mudarat pada orang lain. Nak midok tambah sikit sama ekor, dak dam pala bah ekor. Nah. Maka tentera-tentera Allah, pekerja-pekerja Allah, dia tak kira siapa-siapa. Mu raja, mu pemasuri, mu presiden, mu siapa-siapa pun, siapa masa kiok. Dapat gambar dia ikut sama. Siapa masa hati. Wala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Bila dah time dah mu mati, satu saat tak boleh cepat atau lambat. Masuk kubur panjang cerita. Atas dunia tak semayang, masuk kubur panjang cerita. Sayyidina Usman bila dengar kubur menangis. Janggut basah. Bukan basah mandi, basah air mata. Janggut Sayyidina Usman bukan janggut kita 3 km sorak. Sayyidina Usman janggut tebal. Tapi boleh basah, maknanya banyak menangis. Orang tanya, ya Usman, kenapa mu dengar benda lain tak nangis, dengar kubur mu menangis? Kata Sayyidina Usman, menantu Rasulullah,
Dia kata innamal qabru, hanya senya kubur ini, nampak, satu tempat persinggahan daripada beberapa persinggahan menuju kepada alam akhirat. Nampak? Faman naja fihi fama ba'dahu akhafu minhu, barang aisaru minhu, barang siapa yang dapat kemenangan di alam kubur lepas daripada kubur, iaitu di mahsyar, lebih ringan. Wa man lam yamju fihi fama ba'dahu asyaddu minhu, siapa yang tidak terlepas dalam kubur, maka di akhirat lebih payah bagi dia. Batu Sina Usman nak dengar kubur menangis sampai basuh janggut, takut kepada alam kubur. Padahal dia menantu Rasulullah, 2 orang puteri Nabi jadi isteri dia. Dia pula khalifah yang ketiga. Dia pula dapat tiket masuk syurga. 10 orang sahabat dijamin syurga. Kita ada tiket syurga, tak menangis pun takut pada kubur. Nangis tengok cerita ni ustaz, bodoh. Nangis tengok cerita bawang putih bawang merah, tak ada otak apa. Nangis pasal apa? Pasal piti hilang 400 riyal, dia curi menangis. No, Sayyidina Usman ada tiket masuk syurga, menangis takut kepada kubur. Natu Nabi kita, natu dia, natu lanung. Siapa sini natu Nabi? Tak ada dah. Dia hebat dah, dapat tiket syurga, 10 orang sahabat jamin syurga, masih menangis. Takut kepada Allah. Kita tak ada tiket syurga pun, tak menangis. Kau cari harta ada, kau banyak cari makan kedara. Boleh mari ke masjid setahun 2 kali. Mayang raya sekali, nisfu Sya'ban kali. Bodoh. Nisfu Sya'ban mari juga. Ada orang mana nisfu Sya'ban baru mari masjid? Mazhab mana? Mazhab Ayopeng. Rasulullah suruh mari sokmo. Ada kerja penting tak apa, tak ada kerja mari. Tak dah balik tak apa, dah mari. Itu mazhab Rasulullah. Ni sembahyang raya baru mari masjid. Orang kuliah tak mari dia. Dia sibuk. Main golf. Dah 18 lubang, pukul 3 baru nak main. Takkan habis 18 lubang. Bukan duduk dekat jauh, 400-500 meter. Dah mau main 18 lubang. Malam ni ada kuliah. Nak uji habis dia. Bola start, bubuh kat lubang. Tung masuk dulu. Ni dah duduk jauh dah. Bukan panda, bukan Tiger Woods. 18 kali dah masuk pergi dalam lubang. Pada duk main bira lubang itu. Dah nak habis 18 cepat. Pukul 9 malam. Habis sembang pula kat keluarga. Dah orang lain pergi belajar agama wajib dah mu benda. Bukan manusia, kamu orang hutang. Batu bila kadang-kadang nikmat dia memperdayakan kita. Jangan sampai begitu. Ambil nikmat Allah, ambil biti, cari harta, rumah besar dah apa, kereta mewah dah apa. Jangan sampai dia tipu kita. Berkata At-Tahawi, fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillah azza wa jalla wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Artinya maka bahasanya tiada sejahtera, tiada selamat pada agama melainkan mereka yang menerima ia bagi Allah azza wa jalla dan bagi rasulnya. Artinya menerima akan segala makna Quran dan hadis Nabi sallam, tiada membangkang isyarat atasnya dengan katanya dalil akan menunjuk ia atas lawan barang yang menunjuk oleh dalil naqal. Orang yang selamat hanyalah orang yang tunduk kepada Allah dan Rasul. Itu jalan, tak ada dah. Kita atas dunia kita ambil peperiksaan. Contoh nak test driving school. JPJ dia buat test. Mung kena test ujian driving school. Kalau tak lulus, tak boleh memohon lesen. Tapi kita kalau tak lulus, kita boleh mohon periksa sekali lagi. Tak lulus, sekali lagi. Tak lulus, periksa lagi. Atas dunia tak ada masalah.
Faham? Yang lulus belum tentu senang. Yang tak lulus ramai yang senang. Ramai tak orang senang sekarang tak lulus universiti? Ramai? Tak pernah masuk diploma kolej, tak pernah masuk takat SPM. Ramai mana sekarang korporat? Ramai juga orang yang keluar universiti sekarang tak kaya-kaya pun ada. Ada? Sebab tu hidup kita sebenarnya tak susah. Bekal cukup, makan minum cukup. Nampak? Tapi akhirat yang kita susah. Dah. Kita ambil test biasa dengan JPJ. Kalau tak pas, boleh ambil sekali lagi. Tak salah. Tapi kalau dalam kubur tak pas, padang mahsyar tak pas, balik awal kita. Tak ada sekali lagi. Mayat kata kepada Allah, Rabbi rji'uni, ya Allah, kembalikan aku semula. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku nak buat segala amal soleh kerana aku hari itu masa aku hidup, aku tak ada nak buat. Allah layan tak? Tak. Kalla. Tak layan. Mengatmu seka nak hidup atas dunia, ramai lagi orang nak beranak. Sekali seorang je, mu mampu, habis cerita lah. Game over. Kita pergi periksa JPJ. JPJ kita masuk dalam kereta, orang masuk test dengan JPJ kan. Nah, tester duduk sebelah kita. Kita duduk kat steering, JPJ duduk sebelah. Nah, kita pun bawa molek-molek nak suruh lulus. Bila lulus boleh dapat lesen. Nah, beli buku kita, buku JPJ, hafal undang-undang ni. Baca ni 2 minggu lagi nak test, baca ni. Gambar korok ada kubur. Gambar macam ular tu, ular ada melitah jalan. Gambar kuda, sila berhenti dan naik kuda. Ngapa? Tak, bersungguh-sungguh habis. Hak tak dengar kitab orang ngajar surah pun beli buku. Nak pas. Dah mu lagi SPM, CJ Padang Mahsyar, mu kena tanya lagi. Nabi kata la yazalu qadama ibni adama indallah yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'. 2 tapak kaki anak Adam bangun di kubur masing-masing di padang mahsyar di hadapan Allah pada hari kiamat, tidak akan dapat berjalan melainkan kena jawab 4 soalan. Faham? Dapat masuk neraka. Nah, dunia tak ada masalah. JPJ kata masuk kereta, kita nak test. Kita masuklah kereta, nak pegang steering, JPJ pun masuk. Kita pun masuk tali pinggang keledar, tak, kaki letak atas dashboard sebelah lagi letak atas tekak JPJ. JPJ kata fail, betul tak? Fail tak? Dah kalau kita kata fail, kita balik boleh makan tak mi goreng? Boleh, tak ada hal. Kita boleh makan kuih tiaw tengah hari karang, malah karang nasi minyak. Faham tak? Dan kita boleh ambil sekali lagi bayar RM30. Masuk sekali lagi pula, 2 kaki kepik atas kepala JPJ gitu. Buat macam ke Stone berlawan dengan Undertaker. JPJ gitu tekok. JPJ kata fail, tak ada masalah fail bah, bayar pula RM40. Tak ada masalah. Faham tak? Tapi kalau di akhirat kita fail, nampak? Keluarlah 2 ayat yang memisahkan 2 golongan. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Di akhirat satu puak ke syurga, satu puak ke neraka. Hak ke neraka kerana tak lulus peperiksaan. Nak retain boleh? No way man, tak boleh retain. Kita tak pas SPM tak ada masalah, buka kedai kopi kaya. Kat Terengganu ada orang tak pas SPM. Dia masuk SPM sekali tak pas, boleh 15E. Sekarang buka kedai kopi, lepas tu besar restorannya 5-16 buah. Kereta 7-8 buah lah ni. SPM tak pas. Ada orang keluar universiti boleh kereta 7 buah ada. Ada. Rezeki tak usah bimbang. Tetap berkedah mahming. Orang pangang dalam hutang ada rezeki dia. Bab dunia asal bimbang. Nabi kata mu tengok burung ciak. Burung ciak dia terbang pagi, tinggal anak dia dalam sarang. Nah, kalau ular makan mampu, mari serangga ketik mampu anak dia. Dia tinggal anak dia dalam sarang, tak ada bumbung, tak ada aircon, tak ada kipas, tak ada peti sejuk, tak ada gerokak. Faham? Tak ada piti, tak ada makanan, tak ada benda. Tinggal. Apa? Tawakal pada Allah Taala.
Di balik karang, kenyang anak dia 2 ekor. Lama mana tinggal? 5-6 jam pergi cari cacing. Masih ditinggal anak dia cerita gagal bawa sarang anak dia. Ada tak Mastercard, Visa card ataupun mana sahang ASB PT ke 8 juta? Tak ada. Dah kita sujud pada Allah, bimbang takut dorok cari makan, bodoh daripada burung. Yakin dia tak ada masalah. Bak cari makan tu hok dalam hutang, macam-macam kaum dalam hutang. Ada Ibang, ada Pangang, ada Dayak, ada Mohikeng, ada Apache. Makan kenyang boh. Dah susah apa? Yang kita susah ni Allah akan tanya. Nampak? Daripada umur kita, di mana dihabiskan? Hartamu ambil di mana? Ke mana dibelanjakan? Orang ngajar mungkin dengar tak? Amalan cukup tak? Allah tak tanya dah. Pakai kereta benda, kita boleh jawab biba je. Patut Allah tanya, berapa dah kami bi? Tanya Tuhan masing-masing. Tiada mengetahui ia akan bahasanya dalil akal yang sahih, tiada berlawan ia dengan dalil naqal yang sahih. Menceritakan Al-Bukhari daripada Imam Muhammad bin Shihab Az-Zuhri rahimahullah ta'ala berkata, ya Imam, minallahi risalah wa minar rasulil balagh wa alaina taslim. Daripada Allah mengutus, daripada Rasul SAW menyampaikan, dan wajib atas kita menerima. Allah mengutus Rasul kepada kita, Rasul menyampaikan kepada kita, kita kena terima daripada Rasul. Daripada Rasul kenapa? 2, Quran dan hadis. Quran daripada Nabi, hadis daripada Nabi. Sepasang ni daripada Allah yang akan menyebabkan kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Maka tak dapat tidak, alaikum bi majlisil ilmi, sentiasalah kamu pada majlis ilmu. Mari dengar ni rahmat. Sebut dalam hadis, ikan di laut tolong minta ampun kepada kita, orang yang hadir pada majlis ilmu di masjid. Burung di udara tolong istighfar, kan dosa kita banyak. Sebab tu tolong kesiang kepada adik kakak kita, kawan-kawan pejabat kita. Ramai mana lagi yang gila duk cari harta dunia, tak sedar tentang pentingnya mencari harta akhirat. Kita kena kesiang ke kawan-kawan kita, takut-takut masuk dalam neraka Allah dengan sebab tidak ada bekal. Jangan kita je nak masuk syurga Allah. Tolong tumpang-tumpanglah berduka cita. Dengan sebab lalanya anak beranak kita ramai lagi. Kalau kita bilang anak beranak kita, adik-beradik, adik-adik mak tula, pak tula mak lain, adik-beradik tiri, pak dara belah ayah, pak dara belah mak, pak kena dengan sepupu, pak turun belah tok, ramai anak beranak kita. Kadang-kadang boleh 300 orang. Berapa orang hak jenis dengar orang mengajar di masjid? Nolak 10 orang tak siapa. Hak lain cari makan kentarah dari pagi petang, macam lembu, macam kambing. Hak tu kita kena fikir. Kemudian kata pengarang Aqaidil Imam, masuklah tentang akidah. Wallahu a'lam.